Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan laporan penyelidikan pendidikan pelajar semester 8 2021. Jadi saya Muhammad Izzat Afiq bin Aznordin daripada PISMP Pendidikan Islam ambilan Jun 2017 akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pengamalan Solat dalam kalangan pelajar pendidikan Islam di IPG KDRI. Jadi penyilai saya bagi kajian ini ialah Dr. Sukri bin Ibrahim. Pengenalan kepada kajian saya, solat ini ialah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Solat juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk ucapan, perbuatan yang khusus dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut kajian Fahro dan Muhammad Suhadi. Solat juga dikatakan solat yang dilakukan dengan sempurna mampu menghalang seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ini merupakan kata-kata daripada Hamka pada tahun 1987. Okay, pernyataan masalah bagi kajian saya ini, yang pertama, pelajar tidak menitik beratkan amalan solat dalam kehidupan. Hal ini terjadi adalah kerana pengaruh rakan sebaya yang kurang mementingkan agama menyebabkan pelajar mudah terpengaruh. Ini menurut Syuki et al. Pada tahun 2014. Yang kedua, 17 hingga 20% sahaja rakyat Malaysia yang menunaikan solat fardu 5 waktu. Pelajar sekolah menengah dan rendah hanya 15% sahaja mengakui bersembahyang 5 kali sehari. Ini menurut kajian daripada Abdul Ghani pada tahun 2004. Pernyataan masalah yang ketiga, ibu bapa yang tidak memainkan peranan telah memberikan kesan yang negatif terhadap pengamalan solat anak-anak sehingga pengabaian solat fardu menjadi semakin ketara. Ini menurut kajian Muhammad Sohardi pada tahun 2016. Dan yang terakhir, daripada kajian Nur Dalilah dan Raihanah pada tahun 2016 juga, hanya 17% murid di sekolah menengah yang melaksanakan solat, manakala sebanyak 46% menunjukkan tahap pelaksanaan solat yang sangat lemah. Okay, baik. Objektif dan soalan kajian saya ini, yang pertama, objektif pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan mengenai rukun solat dalam kalangan pelajar Muslim option pendidikan Islam semester 8 di IPG KDRI. Soalannya berbunyi, apakah tahap pengetahuan mengenai rukun solat dalam kalangan pelajar Muslim option pendidikan Islam semester 8 di IPG KDRI? Objektif yang kedua, iaitu mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengetahuan mengenai rukun solat dalam kalangan pelajar Muslim option pendidikan Islam semester 8 di IPG KDRI. Manakala soalannya berbunyi, apakah faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengetahuan mengenai rukun solat dalam kalangan pelajar Muslim option pendidikan Islam semester 8 di IPG KDRI. Manakala objektif ketiga ialah menganalisis pencapaian penghayatan rukun solat dalam kalangan pelajar Muslim option pendidikan Islam semester 8 di IPG KDRI. Selari dengan soalannya, bagaimanakah pencapaian penghayatan rukun solat dalam kalangan pelajar Muslim option pendidikan Islam semester 8 di IPG KDRI. Seterusnya, rangka konseptual kajian yang telah saya rangkakan menggunakan teori functionalism. Teori ini ialah teori yang menyatakan bahawa persekitaran sekeliling amat memainkan peranan dalam memberikan kesan kepada individu sama ada baik ataupun buruk berdasarkan kepada persekitaran tersebut. Jadi menurut teori ini juga penlibatan persekitaran itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi lebih baik ataupun sebaliknya, dan kita sebagai satu komuniti saling bergantung antara satu sama lain. Jadi dalam kajian ini saya menggunakan teori ini, teori functionalism, yang melihat kepada faktor-faktornya, iaitu penglibatan ibu bapa, penglibatan guru, pengaruh rakan, persekitaran, praktikal dan pembelajaran. Ini maknanya faktor-faktor persekitaran itu dalam teori ini akan mendorong kepada pengamalan solat yang akan memberikan kesan, iaitu solat yang berkualiti, meningkatkan penghayatan dan mendapati syarak. Jadi pemboleh ubah kajian ini ialah pengamalan solat bagi untuk ukur pengamalan solat dan kesannya iaitu diri terhadap pelaksanaan tersebut. Okey, skop dan batasan kajian. 5 orang siswa guru semester 8 Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail yang mendapat pendidikan di sekolah agama. Manakala batasannya hanya ialah untuk mengkaji pengamalan solat dalam kalangan siswa guru. Kepentingan kajian ini jalankan, yang pertama, mengetahui faktor yang dapat meningkatkan kualiti solat. Yang kedua, membuka mata pihak Kementerian Pendidikan Malaysia
dan pihak yang berkaitan. Yang ketiga, memberi peluang kepada guru untuk menambah baik proses PDPC. Dan yang keempat ialah meningkatkan mutu penghayatan rukun solat. Bagi tinjauan literatur, yang pertama, menurut Faridah pada tahun 2016, faktor rakan merupakan faktor yang boleh mempengaruhi remaja meningkatkan mutu solat atau sebaliknya. Rakan dapat memberikan kesan yang amat besar kerana pergaulan harian yang memperuntukkan waktu bersama yang lebih lama, membolehkan mereka mudah cenderung di antara satu sama lain. Tinjauan literatur yang kedua iaitu menurut Sukri et al. Tahun 2014, tahap pengimarahan masjid masih rendah, terutama kehadiran pelajar untuk solat berjemaah 5 waktu. Hasil kajian juga mendapati para pelajar tidak menitik beratkan amalan solat dalam kehidupan mereka. Manakala menurut kajian Abdul Ghani, 17 hingga 20% sahaja rakyat Malaysia yang menunaikan solat fardu 5 waktu. Pelajar sekolah menengah dan rendah hanya 15% sahaja mengakui bersembahyang 5 kali sehari. Metodologi kajian yang saya gunakan, mereka bentuk saya menggunakan kajian kualitatif, iaitu kajian kes. Instrumen kajian pula, saya menggunakan 2 instrumen, iaitu temubuan dan pemerhatian. Manakala persampelan pula ialah persampelan bertujuan. Bagi prosedur kajian, yang pertama, menetapkan masalah kajian. Yang kedua, menentukan objektif dan soalan kajian. Yang ketiga, pemilihan peserta kajian. Yang keempat, pembinaan instrumen. Yang kelima, semakan dan pengesahan pakar. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, penganalisisan data. Dan yang ke-8, penulisan laporan. Manakala untuk kesahan dan kebolehpercayaan, transkrip temubuan yang saya rangkakan, saya telah memberikan kepada pakar seramai 4 orang bagi meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen saya tersebut. Bagi pengumpulan data pula, saya membuat pemerhatian terhadap solat yang dilaksanakan oleh responden, temubuan kepada responden dan juga senarai semak setiap rukun solat yang telah ditetapkan. Manakala penganalisisan data, saya menganalisis secara bertema. Dapatan kajian, bagi soalan yang pertama, selari dengan objektif kajian, iaitu soalannya, apakah tahap pengetahuan mengenai rukun solat dalam kalangan pelajar Muslim Option Pendidikan Islam semester 8 di IPG KDRI. Bagi soalan yang pertama, iaitu pendedahan awal, sejak bilakah responden itu tahu berkenaan rukun solat? Adakah bermula sejak sekolah rendah atau sekolah menengah? Jadi dapatannya, melalui jawapan yang telah dianalisis, semua responden telah mendapat pendedahan awal bermula sekolah rendah, malah lebih awal melalui pendidikan tidak formal, iaitu daripada ibu bapa. Bagi pembahagian rukun solat pula, tahap pengetahuan responden berkaitan dengan pembahagian rukun solat berada pada tahap yang baik kerana dapat menjawab dengan tepat. Responden juga dapat memperincikan setiap aspek yang terdapat dalam setiap pembahagian dengan baik. Dapatan kajian bagi soalan yang kedua iaitu faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengetahuan mengenai rukun solat dalam kalangan pelajar Muslim Option Pendidikan Islam semester 8 di IPG KDRI. Faktor mengetahui dan mengingat. Jadi soalannya ialah apakah faktor yang dapat membantu responden mengetahui dan mengingat rukun solat sehingga kini? Melalui analisis yang dilaksanakan, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa faktor persekitaran amat memainkan peranan dalam mengetahui dan mengingat rukun solat kerana dapat memberikan kesan yang baik terhadap individu. Manakala bagi peranan guru, pengkaji telah bertanya tentang kaedah atau cara yang digunakan oleh guru bagi menerangkan mengenai rukun solat. Jadi, menerusi dapatan kajian, lazimnya guru akan mengajar pelaksanaan solat menerusi teori dan juga praktikal. Hal ini adalah kerana pelaksanaan solat melibatkan kepada pergerakan yang banyak sekaligus memerlukan guru untuk menunjukkannya dengan menggunakan kaedah demonstrasi supaya lebih jelas. Dapatan kajian yang ketiga bagi soalan yang kedua iaitu peranan ibu bapa. Pengkaji telah bertanya tentang penglibatan ibu bapa dalam meningkatkan pengetahuan responden mengenai rukun solat. Melalui jawapan responden, pengkaji menyimpulkan bahawa penglibatan ibu bapa sangat memberikan kesan kerana hubungan yang lebih rapat membolehkan responden memperoleh pendidikan awal tentang solat dengan kesan serta lebih yakin mendirikan solat. Manakala bagi peranan rakan, pengkaji mendapati bahawa persekitaran yang baik akan memudahkan seseorang untuk mengikut setiap tingkah laku yang positif seperti pengkongsian ilmu dan sebagainya. Bagi soalan yang ketiga, bagaimanakah pencapaian penghayatan rukun solat dalam kalangan pelajar Muslim Option Pendidikan Islam semester 8 di IPG KDRI? Bagi rukun bacaan Al-Fatihah, iaitu rukun kauli, terdapat seorang responden, iaitu responden keempat, huruf ghain tidak dilafazkan dengan betul. Hal ini disebabkan oleh faktor dialek negeri. Jadi, seorang responden tidak dapat membaca surah Al-Fatihah dengan tepat. Kesalahan beliau hanya tidak dapat menyebut makhraj huruf ghain dengan jelas kerana faktor dialek.
Hal ini dapat dikenal pasti apabila pengkaji yang sering mendengar bacaan beliau di dalam kelas mendapati perkara yang sama berlaku semasa permubuan ini dijalankan. Bagi rukun tahiyat akhir, responden yang sama juga terdapat satu huruf mim yang diulang dalam satu perkataan. Terdapat kesalahan tambahan huruf mim dalam bacaan responden pada kalimah kama barakta ala. Walaupun terdapat kesalahan bacaan, namun bacaan tahiyat akhir yang diwajib dibaca adalah betul dan tepat. Hal ini adalah kerana kalimah kama barakta termasuk dalam salawat Ibrahimiyah yang hanya sunat dibaca dalam tahiyat akhir. Manakala bagi rukun fi'li, iaitu bahagian rukuk, terdapat 3 orang responden yang tidak dapat melaksanakannya dengan tepat. Responden kedua, kepala tidak mendongak sedikit bagi melihat tempat sujud. Responden keempat pula, kedudukan badannya tidak sampai 90 darjah. Manakala responden kelima, tangan beliau tidak direnggangkan di atas lutut. Jadi menurut Ahmad Faisal 2015, rukuk perlu mempunyai 4 aspek, iaitu badan 90 darjah, mata menghala ke tempat sujud, jari tangan direnggangkan di lutut dan kaki diluruskan. Oleh itu, berdasarkan kepada pemerhatian, responden 2, 4 dan 5 tidak mencukupi salah satu daripada aspek yang dinyatakan menjadikan rukuk mereka tidak begitu tepat. Okey, baik. Bagi rukun qauli dan fi'li yang tidak dinyatakan, hal ini kerana kesemua responden dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan tepat mengikut syarak dan juga sebagaimana yang dianjurkan oleh mazhab Syafi'i. Justru, pengkaji hanya menyatakan rukun-rukun yang tidak dilaksanakan dengan tepat supaya dapat melihat dengan lebih jelas tahap penghayatan atau pengamalan mereka dalam rukun tersebut. Jadi di sini kesimpulan daripada senarai semak yang telah dilaksanakan iaitu pada rukun qauli, responden keempat, bacaan Al-Fatihah dan juga bacaan tahiyat akhir sebagaimana yang telah dijelaskan, iaitu berada pada tahap memuaskan. Manakala item rukun qauli yang lain, kesemua responden berada pada tahap yang sangat memuaskan kerana dapat melaksanakannya dengan tepat. Bagi pencapaian tidak mendapat skala 5, data yang telah dibulatkan, pengkaji telah menganalisis dan membentangkan dapatan kajian tersebut oleh disebabkan beberapa aspek tertentu yang sudah dinyatakan sebentar tadi. Bagi item rukun fi'li, bagi item rukuk, 3 responden tidak dapat melaksanakannya dengan tepat sebagaimana yang telah dilaksanakan sebentar tadi. Manakala bagi aspek-aspek yang lain, di dalam rukun fi'li, kesemua responden dapat mengamalkannya dengan tepat dan sangat memuaskan. Bagi pencapaian yang telah mendapat skala 5, pengkaji tidak menyatakannya di dalam pembentangan tetapi telah pun menterjemahkan analisis tersebut di dalam penulisan kerana kebanyakan rukun dapat diamalkan dengan tepat. Okey, seterusnya kita pergi ke perbincangan soalan yang pertama mengenai tahap pengetahuan sedia ada. Okey, tahap pengetahuan responden mengenai rukun solat adalah berada dalam keadaan yang amat baik. Semua responden berjaya menjawab pembahagian rukun solat dengan betul dan tepat berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Kajian Isyah Radiah Idris pula mendapati pendidikan solat yang diterapkan sejak kecil menjadikan anak mampu istiqamah menunaikan solat setelah mencapai umur dewasa. Bagi perbincangan soalan yang kedua, iaitu mengenai faktor guru, ibu bapa dan rakan sebaya amat penting dalam meningkatkan penghayatan rukun solat. Persekitaran yang baik pula akan mendorong kepada perkara kebaikan. Kebanyakan responden mendapat pengetahuan secara langsung bersama guru dan secara tidak langsung bersama ibu bapa serta rakan. Menurut kajian Muhammad Idris Ajmain dan Mazliuna, mendapati penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak dapat menjadikan mereka lebih yakin dalam melaksanakan sesuatu perkara, termasuklah mendirikan solat. Manakala perbincangan soalan yang ketiga pula, pencapaian penghayatan rukun solat dalam kalangan responden berada pada tahap yang sangat baik kerana hampir kesemua rukun dapat dilaksanakan dengan tepat. Rukun yang dilaksanakan pula bersandarkan kepada hadis Rasulullah SAW dan mengikut mazhab Syafi'i. Jadi implikasi kajian ini, saya merumuskannya kepada 3 pihak, iaitu yang pertama ibu bapa, yang kedua guru pendidikan Islam dan yang ketiga pentadbir sekolah. Manakala cadangan kajian lanjutan bagi pengkaji-pengkaji untuk masa akan datang, yang pertama, memperluaskan kawasan kajian dari satu institusi kepada beberapa institusi dengan mempelbagaikan responden supaya pengkaji dapat memperoleh data yang pelbagai dan dapat membuat perbandingan dengan lebih jelas. Yang kedua, cadangannya ialah mengaitkan solat
yang dilaksanakan dengan tingkah laku responden. Hal ini adalah kerana di dalam Al-Quran ada menyebut bahawa solat akan mencegah kemungkaran. Jadi cadangan saya ialah bagi pengkajian akan datang mengkaitkan solat yang dilaksanakan dengan tingkah laku mereka. Jadi sekian, setakat itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.